untuk Pilihan Raya Negeri Johor 2022 kali ini, setiap parti menampilkan ramai calon-calon muda dan calon pertama kali bertanding dalam Pilihan Raya Negeri ataupun Pilihan Raya peringkat Parlimen. Dan pada petang ini, saya bersama salah seorang dari MCA mewakili Barisan Nasional untuk DUN 42 N42 Johor Jaya. Terima kasih Chan. Hai. Chan Sansan. Kalau di sini dia glamour dengan panggilan Chan. Ya. Chan, adakah anda memang sudah menjangkakan akan dipilih oleh parti untuk mewakili Barisan Nasional dalam pilihan raya kali ini? Ya. Sejak 2 tahun yang lepas, Ya. saya sudah diberitahu mungkin kemungkinan besar saya akan bertanding kerusi ini. Jadi, ura-ura tu dah dengar 2 tahun lalu lah. Ya. Kenapa agaknya pada ketika itu nama anda dah naik untuk dicalonkan di Johor Jaya? Saya tempatan sini. Okay. Saya orang tempatan sini. Saya memang berkhidmat di tempat ini lebih kurang 12 tahun berkhidmat di tempat ini. Yeah. Jadi mungkin parti beri peluang pada saya untuk bertanding kerusi ini sebab saya dah ada pengalaman dan juga memahami keperluan orang tempatan sini. Okey. Selama 12 tahun buat kerja-kerja komuniti dan masyarakat, apa program yang selalu dilakukan oleh Chan? Okey, sebelum ini saya ketua kampung Baru Kelentong dan saya juga ahli majlis MBJP. Kebanyakan program yang berdekatan dengan komuniti, biasa saya akan mengadakan program ramah mesra dengan penduduk tempatan ataupun program gotong royong dan juga program memberi sumbangan kepada keluarga asnaf. Jadi inilah program yang selalu saya melaksanakan di dalam kawasan ini. Ya. Bagi Chan, adakah banyak perbezaan apabila biasa dengan kerja-kerja komuniti dan masyarakat selama beberapa tahun ini, tetapi apabila nak jadi wakil rakyat, ada rasa lain ke, ada rasa macam pelik ke, ada rasa nervous ke, macam mana? Saya rasa kalau saya boleh jadi aktor di kawasan ini, memang satu platform yang lebih besar untuk saya, untuk berkhidmat untuk rakyat di sini. Jadi saya rasa ini akan menjadi satu advantage bagi saya untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada penduduk tempatan. Okey. Untuk Johor Jaya, kita tahu kawasan ini besar, populasi untuk pemilih pun tinggi, antara yang terbesar juga di Johor kali ini. Dan kalau kita imbas sedikit pilihan raya yang lepas, calon dari Pakatan Harapan iaitu dari DAP menang dengan hampir 15,000. Merupakan satu angka majoriti yang antara yang terbesar berbanding kawasan-kawasan lain. Jadi untuk kempen kali ini, bagaimana Chan menampilkan diri untuk dikenali? Mungkin dah di kalangan masyarakat komuniti tak ada masalah, tetapi mungkin untuk pengundi baru, pengundi pertama kali mungkin tak pernah bersama dengan Chan. Jadi bagaimana strategi untuk supaya lebih dikenali menjelang hari mengundi 12 hari bulan? Okey, sebelum ini pengundi DUN Johor Jaya ini lebih kurang 65,000 pengundi. Jadi kita dah nampak lepas automatik penambahan sebanyak 30,000 pengundi baru. Jadi ini agak susah dan mencabar untuk kita mendekati yang pengundi baru ni, termasuk yang pengundi yang tidak pernah mengundi. Jadi sebab kita kena ikut SOP. Jadi kita kebanyakan kita buat promosi dekat social media, termasuk Facebook, Instagram dan juga TikTok. Itu cara kita dari untuk kempen mendekati. secara fizikal bagaimana? Kalau kempen secara fizikal agak mencabar juga. Yalah. Kita tidak boleh bersemuka dengan pengundi, dilarang masuk ke dalam rumah pengundi. Kita cuma boleh walk about dan masukkan itu pamphlet kita dalam peti surat. Jadi untuk menggiatkan lagi publicity ataupun promosi Chan melalui social media, adakah semua platform diguna pakai? Memang kita guna semua platform yang boleh digunakan dalam masa kempen ini. Sebagai contoh? Sebagai contoh yang saya sebut tadi itu social media dan juga kita akan buat ceramah ataupun buat Facebook live rakaman dan sebagainya. Apa yang boleh buat kita buat. Kita cuba buat rakaman video, kita pun buat untuk mendekati rakyat dan juga mendekati rakyat lah, memberi menyampaikan mesej kita pada pengundi-pengundi kita. Okey, Chan kata sini ada penambahan pengundi pertama kali dan pengundi baru undi 18 sekitar 30,000. Itu angka yang amat besar. Ya, betul. Antara yang terbesar dalam semua don-don di negeri Johor. Ya. Jadi
macam mana cara untuk mempromosikan kepada kelompok ini, undi anda amat berharga. Jadi anda kena keluar mengundi, tak kira lah, kalau boleh pilihlah saya kan. Jadi macam mana Chan mendekati kelompok ini? Okey, kalau untuk pengundi-pengundi baru ni memang kita susah nak dapat kesan. Ya. Nak kesan pun susah. Susah. Kat mana flat dia, kat mana rumah dan dia. kebanyakan masa kita walk about, kita dapati kebanyakan pemuda, mereka langsung tidak tahu macam mana nak semak tempat undi mereka. Jadi itu kita perlu membuat pendidikan. Maksud mendidik mereka macam mana nak semak tempat mengundi mereka. Itu pun satu kerja. Satu kerja yang kita kena laksanakan sebelum PRA ini. Jadi agak susah kalau kita boleh dapat kesan, cuma boleh kesan kalau ibu bapa pengundi. Betul. Kita minta ibu bapa, minta anak-anak semua keluar mengundi untuk Barisan Nasional. Itu saja yang kita boleh buat. Jadi dari aspek itu, bagaimana dengan pengundi yang di luar Johor Jaya? Di luar kawasan Johor Jaya. Di luar kawasan Johor Jaya kita memang, sebab kita Barisan Nasional kan kita satu tim yang besar. Jadi kita pun boleh dapat kesan pengundi-pengundi luar melalui tim-tim lain dan juga ahli member kita untuk merayu mereka balik undi untuk Barisan Nasional. Okey. Kita tahu kawasan Johor Jaya ni ada demografinya pelbagai. Ada kawasan rumah kos mewah, ada kos menengah kan, M40, ada kawasan setinggan pun ada, kawasan flat, kos rendah pun ada. Jadi apa cabaran utama nak jadi wakil rakyat di Johor Jaya yang dah 12 tahun buat kerja masyarakat ni? Pastinya Chan masaklah apa masalah-masalah utama di kawasan ini. Memang setiap tempat ada isu-isu tempatan yang berlainan. Jadi untuk rumah bangsa ada isu rumah bangsa. Untuk itu rumah setinggan ada isu rumah setinggan. Jadi kita akan cuba menyelesaikan masalah mengikut kehendak isu masing-masing. Jadi kalau rumah bangsa mereka perlukan menaik taraf ataupun cek semula itu rumah bangsa, kita kena bantu dia lah. Kalau untuk banglo memang saya rasa tak ada banyak isu sangat. Jadi kita akan mengikut kehendak tempatan. Ya, dari isu perbandaran selain daripada untuk kos rumah rendah ataupun flat-flat perumahan rakyat ini, tetapi kita tahu kawasan kerana pembangunan yang begitu pesat, kadang-kadang ia memberi kesan kepada alam sekitar. Isu kesesakan jalan raya, isu banjir kilat, isu longkang tersumbat dan sebagainya. Jadi adakah Chan merasakan sudah sampai masanya kalau wakil rakyat dipilih, perlu ada ataupun penyelesaian jangka masa panjang untuk isu-isu di kawasan Johor Jaya ini? Okey, kalau isu kesesakan lalu lintas, kita memang menghadapi isu seperti ini. Sebab dari saya orang tempatan, Plentong, sebelum ini memang kawasan perumahan ini memang kurang. Tapi dah hampir 30 tahun sini, kawasan perumahan dah bertambah banyak. Jadi ini pun menimbul itu isu kesesakan lalu lintas. Jadi dalam ikhtiar kita pun berharap ada satu jalan yang boleh mengganti jalan Pasir Gudang Highway, untuk menyelesaikan isu ini. Jadi kita boleh nampak dari peta itu Seri Alam, dari Seri Alam kita boleh sambung, ada jalan yang boleh ganti dari Seri Alam ke Plentong ataupun Desa Cemerlang. Kita akan cuba mendapatkan jalan ini masa kalau kita boleh diberi mandat selepas PRA Johor ini. Bagaimana dengan isu banjir? Ada kawasan yang sentiasa ditenggelami air? Bukan sahaja banjir kilat, tapi banjir juga. Banjir besar? Banjir besar ada di Kampung Melayu Bandai. Itu pun kita akan fokus pada isu. Apa masalah di situ ya? Paritan kecil ke sistem yang memang termasuk semua ada pelbagai faktor menyebabkan itu banjir kilat. Jadi kita akan, kalau kita diberi mandat, kita akan cuba menandanginya. Okey. Kita tahu ketika ini kita dah beralih ke fasa endemik. Isu pandemik COVID-19 kita rasa semua terkesan, termasuk di kawasan Johor Jaya. Apa yang Chan rasa perlu diberi perhatian untuk membangunkan semula masyarakat, membangunkan semula ekonomi mereka dan mencipta peluang-peluang pekerjaan untuk mereka? Okey, kawasan lepas pandemik kita dapati banyak orang hilang kerja. Okey, jadi kita akan fokus pada ekonomi. Okey, Taman Johor Jaya ni, Taman Johor Jaya dia satu
kawasan yang lebih agak lama. Jadi macam mana kita nak stimulate ekonomi di tempatan ini? Okey, masa last year, tahun lepas kita MBJB kita melancarkan satu plan. Itu Greater Johor Bahru. Okey, jadi dari sana mungkin kita boleh menjadikan Taman Johor Jaya satu tempatan untuk pelancong masuk dan pelapor asing invest dalam kawasan ini. Jadi itu boleh membantu peniaga-peniaga dan juga memberi peluang kerja pada pemuda-pemuda di kawasan itu. Apa yang Chan rasakan yang boleh diciptakan dengan segera? Kerana mencipta ekonomi ni makan masa juga kan. Ya, nak bawa betul. pelabur, nak bina kilang, mungkin dalam masa setahun 2 tahun mungkin tak selesai. Itulah sebab macam itu mana? kita perlukan satu kerajaan yang lebih gugur dan stabil untuk pembangunan ekonomi di negeri Johor ini. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Kita dah dengar bahawa BN kali ini menawarkan ikhtiar Johor sebagai manifesto dalam kempen Pelaraya Negeri Johor kali ini. Tetapi bagi Chan untuk zoom fokus kepada Johor Jaya, apa ikhtiar Johor Jaya? Okey, saya fokus pada 3. Okey, yang pertama ekonomi. Yang tadi saya dah ceritakan, kita akan menjadikan Taman Johor Jaya satu tempat untuk menarik itu pelapor asing masuk berniaga di tempat kawasan ini untuk memberi peluang lebih banyak peluang kerja kepada pemuda-pemuda. Okey, ini first. Yang second, lalu lintas, kesesakan lalu lintas. Ini kita pun kena fokus. Kalau tidak, nanti Seri Alam akan jadi satu tempat yang memang selalu menghadapi kesesakan lalu lintas setiap pagi dan setiap petang masa peak hour. Jadi itu pun satu ikhtiar yang kita perlu dilaksanakan. Okey, yang third itu mengenai keganasan rumah tangga dan juga penderaan kanak-kanak. Saya berkhidmat selama 12 tahun ini, saya mendapati banyak wanita yang menghadapi masalah dalam keganasan rumah tangga ataupun penderaan kanak-kanak. Mereka tiada jalan untuk menyelesaikannya. Jadi saya pun akan cuba membantu mereka. Kalau saya diberi mandat yang saya akan dapat platform yang lebih besar, saya akan bekerjasama dengan NGO untuk membantu mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ini. Itu sebahagian daripada ikhtiar Johor Jaya. Ada lagi yang ketiga ikhtiar ni saya akan fokus. Kalau diberi mandat. Tadi Chan mengangkat topik berkaitan dengan isu wanita. Ya. Mungkin ini sebagai satu kelebihan jika dipilih sebagai ADUN Johor Jaya, kerana kali ini juga tak ramai calon wanita ditampilkan oleh parti dan juga individu dalam Pelaraya Negeri Johor. Jadi kenapa orang Johor Jaya kena angkat calon wanita kali ini? Okey, saya sebagai wanita, saya lebih memahami apa wanita perlu. Jadi saya rasa ini satu peluang untuk wanita, pengundi-pengundi Johor Jaya, mengundi saya sebagai wakil calon untuk membantu wanita dengan platform yang lebih besar. Itu saya rayulah semua pengundi-pengundi di Johor Jaya ini. Dan jika dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Johor Jaya, mengapa suara wanita perlu didengari pada pandangan Chan? Kerana sekarang komuniti wanita semakin tinggi, populasinya besar di Johor, dan populasi wanita Johor juga dalam pasaran pekerjaan juga tinggi, tetapi mungkin mereka tidak boleh bekerja kerana mereka terpaksa jaga anak di rumah. Betul. Mereka menjaga rumah tangga kerana mereka tidak ada pembantu kan sebagainya. Jadi mereka berkelayakan ada degree, ada diploma, ada kemahiran, tetapi mereka tidak boleh bekerja. Ya, betul. Tetapi kos hidup di Johor Jaya ni tinggi, antara yang tertinggi di Malaysia. Jadi bagaimana suara wanita ini dapat membela wanita-wanita yang mungkin peluang mereka dinafikan ataupun mereka tidak ada pilihan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka terjebak dalam isu-isu macam Chan katakan tadi, keganasan rumah tangga, anak mereka didera, tekanan mental, tekanan emosi. Jadi pengalaman sebagai penggerak komuniti itu mungkin ada kelebihan untuk Chan? Okey, sekarang wanita lain dengan wanita yang dulu. Sekarang wanita mereka berpendidikan tinggi. Ada juga profesional, ada juga doktor yang berpendidikan tinggi. Jadi saya rasa sekarang wanita fikiran mereka pun lain.
yang saya nak bantu itu kebanyakan berpendidikan rendah. Mereka tidak ada cara untuk menyelesaikan semasa mereka menghadapi masalah. Mereka tidak tahu jalan macam mana nak selesaikan. Itu yang kita kena fokus. P40 dan juga golongan wanita yang berpendidikan rendah tu, masa mereka menghadapi masalah, siapa boleh bantu mereka? Itu penting untuk kita. Saya sebagai wanita, saya minta platform yang lebih besar untuk bantu mereka. Okey, contoh, kalau mereka menghadapi masalah seperti kekerasan rumah tangga, okey, macam mana, apa langkah-langkah sepatutnya mereka jalankan, itu penting. Mereka tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Tapi yang untuk berpendidikan tinggi, mereka ada ekonomi, ada kemampuan ekonomi, mereka tahu apa cara boleh menyelesaikan. Okey, itu memang golongan itu memang okey. Tapi untuk golongan yang lebih rendah itu, kita kena bantu mereka. Sebagai contoh suri rumah, kita tahu di kawasan-kawasan flat kos rendah di Pasir Gudang ini banyak isu sosial. Mereka ini berimpit-impit dalam rumah yang kecil. Isu anak-anak mereka ketika PKP ini pun untuk belajar online pun susah kerana rumah tak ada laptop kan. Mereka berkongsi-kongsi gadget dan sebagainya. Itu memberi tekanan kepada ibu, kelompok ibu kerana mereka tinggal di rumah. Jadi ada tak di kalangan ibu-ibu ni yang berkongsi kisah dengan Chan apabila turun ke lapangan? Ya. Mereka ni terdesak. Ini question yang sangat baik, soalan yang sangat baik. Okey, masa pandemik, saya sebagai ahli majlis, saya pun minta tolong sponsor dari luar. Saya minta mereka sponsor itu laptop untuk golongan yang asnaf untuk mereka online class. Jadi saya pun dapat mengumpul lebih kurang hampir 20 tab untuk keluarga-keluarga yang amat memerlukannya. Jadi ini pun dapat mengeluarkan beban. Itu pun tak cukup. Tak cukup. Ramai lagi yang jadi saya perlu platform yang lebih besar untuk membantu mereka. Jadi untuk tadi sebut itu selain daripada itu tab. Okey, lagi satu bakul makanan ke bakul makanan. Okey, masa pandemik 2 tahun ini, saya pun bantu banyak keluarga mendapat bahan sumbangan daripada sponsor-sponsor. Lebih hampir setiap minggu kita hantar lebih kurang 200 set bahan sumbangan pada keluarga-keluarga yang betul-betul memerlukan ini bahan. Memang tak ada makanan Memang tak ada makanan sebab tak ada kerja. Kerja tak ada. Kerja tak ada. Nak pergi Singapura tak boleh. Jadi mereka menghadapi tekanan yang amat besar. Jadi mereka pun ada telefon saya minta tolong saya. Jadi saya pun dapat bekerjasama dengan NGO yang itu yang apa saya boleh buat sebab saya bukan ada, saya tidak ada bentukan yang besar untuk membantu keluarga seperti ini. Jadi saya pun meminta tolong daripada NGO untuk memberi bantuan kepada keluarga yang betul-betul memerlukan bantuan. Jika dipilih sebagai adun, mungkin Chan dah biasa dengan keluarga B40 dan kelompok yang terkesan ini. Mungkin ada idea kalau pergi ke kawasan flat rumah kos rendah ini, saya akan tukar imej mereka. Saya akan bagi pendapatan tambahan kepada ibu yang tinggal di rumah. Anak-anak mereka ini kalau boleh berikan tuition, kawasan kolong mereka itu dibersihkan, sampah-sampah itu boleh dibersihkan, dibuatlah kawasan recycle dan sebagainya, ada kebun komuniti. Ada tak idea-idea sebegitu untuk menolong mereka? Okey, ini saya boleh kata ini pendidikan yang sangat penting. Kita akan buat ceramah. Saya pun selalu buat ceramah untuk mendidik ibu bapa macam mana mengajar budak-budak kanak-kanak anak-anak di rumah. Jadi saya pun pernah jadi YTP sekolah. Saya ada platform yang untuk saya membantu ibu bapa dalam sektor ini. Jadi yang seperti Encik tadi kata macam mana nak menaik taraf. Itu image flag ke macam mana. Itu perlu kerjasama komuniti. Jadi saya selalu kerjasama dengan jambatan kuasa juga, persatuan penduduk juga dan jadi saya amat rapat dengan mereka dan mengerat. Saya percaya dengan program-program seperti ini kita dapat mengeratkan hubungan antara keluarga dan juga berjiranan. Itu sangat penting. Jadi kita kena buat banyak program untuk membantu mereka dalam sektor ini. Dan memang itu tiada masalah bagi Chan kerana dah bergelumang lama. Saya dah biasa dengan kerja-kerja seperti ini. Okey. Akhir sekali Chan, mungkin pesanan kepada penduduk di Johor Jaya lebih kurang 65,000 yang akan memilih yang 91,000. Saya minta maaf.
apa pesanan kepada mereka dan kenapa kena pilih Chan pada 12 hari bulan? Silakan. Okey, saya Chan San, saya calon Barisan Nasional N42 untuk bertanding di PRN Johor ini. Okey, saya merayu pengundi-pengundi Don Johor Jaya mengundi, beri saya peluang untuk menjadi wakil rakyat. Jika saya diberi mandat, saya akan memberi perkhidmatan yang lebih baik dan juga saya boleh dapat platform yang lebih besar untuk membantu pengundi-pengundi dalam kawasan ini. Bukan pengundi-pengundi saja, saya juga akan membantu semua penduduk yang tinggal dalam kawasan ini. Okey, terima kasih. Seronok kalau dapat menemubual calon yang dah biasa dengan masyarakat. Jadi ceritanya cerita yang real, contoh yang ikhlas, bukan dibuat-buat, bukan bila pilihan raya baru nak turun padang, tidak begitu. Jadi Chan San ada kelebihan. All the best Chan, ada berbaki 2 hari ini. Jadi kita akan memberikan liputan juga bagaimana jika dipilih sebagai adun pada 12 hari bulan. Tetapi bukan kerja mudah kerana kawasan ini merupakan kawasan yang sentiasa panas dengan calon yang hebat, dan kali ini BN menampilkan wanita untuk bertarung pada 12 hari bulan. Itu saja saya di Johor Jaya N42 untuk Johor Memilih. Kita jumpa lagi.